Sebab tu kita ada apa yang dinamakan sebagai petua-petua pembezaan. Okay, kalau lihat ada banyak petua ni. Muka surat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang keenam, ketujuh. Petua rantai. Okey, petua ni, walaupun dia ada banyak petua, saya tak berhajat nak suruh awak hafal, tapi saya hanya perlu kata awak perlu tahu, itu saja. Sebab bila kita nak selesaikan pembezaan, selalunya dia bergantung pada soalan. Kalau soalan tu kata selesaikan pembezaan tersebut bagi fungsi tersebut, dia hanya full stop. Dia tak sebut pun guna kaedah prinsip pertama ke, ataupun guna kaedah petua ke. Saya nasihatkan gunakan kaedah petua. Sebab petua ni dia lagi mudah sebenarnya. Dia lagi ringkaskan. Dia ringkaskan apa yang petua, apa ni kaedah prinsip pertama. Kalau awak gunakan kaedah prinsip pertama pun boleh, walaupun soalan tersebut tidak minta jawapan sama. Tapi awak ambil risiko yang sangat tinggi dah. Jadi untuk tujuan untuk tujuan akademik, bergantung pada soalan. Kalau soalan tersebut gunakan kaedah prinsip pertama, memang kena, tak ada pilihan. Tapi kalau dia tak sebut, gunakan petua. Okey, untuk petua-petua pembezaan ni, dia sebenarnya walaupun banyak, tapi dia sebenarnya dia saling berkait antara satu sama lain. Okey, saya nak start dengan petua kuasa. Sebab dalam petua kuasa ni dia ada semua sekali. Okey, petua kuasa, di petua umum kuasa hasil darab penolak. Okey, yang E ni. Dalam E, kita ada petua hasil tambah dan hasil tolak. Okey, dalam tu dia termasuk sekali petua kuasa campur tolak sekali. Okey, dalam contoh ni, kalau kita pergi pada contoh, saya ada fungsi Y sama dengan X kuasa 3, tolak 10 campur 1 per X kuasa 3. Okey, untuk tujuan pembezaan dy dx, umumnya bila kita buat pembezaan, bahasa mudah je lah kalau kita kata, kalau apa tu pembezaan kan? Macam mana nak buat pembezaan? Bahasa paling mudah yang saya boleh sebut ialah pembezaan ni maksudnya bagi fungsi, kita hanya mengubah bahagian fungsi yang ada X saja. Kalau kita buat dy dx, maksudnya fungsi tersebut adalah dalam bentuk Y dalam sebutan X. Bahagian fungsi tersebut yang ada X sahaja yang akan berubah. Yang tak ada X, dia akan hilang. Dia akan jadi kosong. Contoh kat sini, saya ada fungsi X. Fungsi ni Y, dia ada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama dia X kuasa 3. Tolak 10 bahagian yang kedua, tak ada X. Campur 1 per X kuasa 3. Ada X. Jadi dia ada 3 bahagian. Daripada 3 bahagian ni hanya ada 2 bahagian saja yang ada X. Jadi bahagian yang ada X sahaja yang akan berubah. Yang tak ada X, seperti negatif 10 ni, bahagian ni akan hilang. Akan jadi kosong. Akan jadi kosong. Jadi kata apa? Kalau saya dy dx, perbezaan pertama bagi 10, kalau saya ada fungsi dy dx, perbezaan pertama bagi fungsi yang bernilai 10 ke atau negatif 10, kat sebelah dia tak ada X. Jadi dia akan jadi kosong. Okey. Jadi bahagian yang ada X ni kita kena lihat bentuk dia bentuk kuasa ke, bentuk darab ke atau apa sebagainya. Okey, untuk tujuan perbezaan, fungsi ni saya boleh setarakan dia. Saya akan ubah dia jadi X kuasa 3 tolak 10 campur X kuasa negatif 3. Jadi 1 per X kuasa 3 ni kita bawa ke atas, dia jadi kuasa X kuasa negatif 3. Okey. Saya cuba besarkan sini supaya awak jelas nampak. Okey, fungsi bahagian yang pertama X kuasa 3. Bila kita buat pembezaan pertama, saya tulis Y prime. Saya buat pembezaan pertama. Warna lain lah, saya boleh nampak. Y prime sama dengan, okey, fungsi yang pertama kita ada X. X ni kuasa dia 3. Kuasa 3 tu kita boleh bawa turun. Itu maksud dy dx kita boleh bawa turun. Oleh kerana kuasa yang asal dia bernilai 3, bila kita bawa turun sekali, kita kena tolak dengan 1. 3 tolak 1, sekarang dia tinggal 2. Itu maksud itu kaedah pembezaan kita menggunakan konsep ketua kuasa. Tolak 10 tadi. 10 tadi saya sebut. Jadi dia jadi kosong. Jadi kita boleh abaikan. Ataupun kalau awak tulis dia akan jadi tolak kosong. Kalau tak nak tulis pun tak apa, awak boleh abaikan, boleh buang gini. Maksud sebab dia adalah kosong. Okay. Jadi kemudian bahagian yang kedua fungsi ni kita ada apa? Campur X kuasa negatif 3.
X kuasa negatif 3. Dia dalam bentuk kuasa, jadi kita turunkan negatif 3 tersebut. Negatif 3. Bila kita buat pembezaan pertama, kita turunkan kuasa dia sekali. Kuasa yang tinggal, yang asal, mesti tolak dengan 1. Jadi negatif 3 tolak 1 sama dengan negatif 4. Negatif 3 tolak 1 sama dengan negatif 4. Okey, ini adalah pembezaan pertama. Dan bila kita susun, kita boleh dapat ini. 3x kuasa 2 tolak 3/4 x kuasa 4. Itu maksud apa ni? Kalau kita buat pembezaan dalam bentuk kuasa. Dan jika saya ada fungsi macam ni, y sama dengan x. Y sama dengan x. X ini sebenarnya kuasa dia berapa? Kuasa dia 1 kan? X ini sebenarnya adalah kuasa 1. Konsep dia sama. 1 bawa turun, 1x, 1 tolak 1, kuasa yang tinggal ialah kosong. Jadi 1 darab dengan x kuasa kosong sama dengan 1. Jadi jawapan dia ialah 1. Jadi kalau awak ada x saja, pembezaan pertama dia akan sama dengan 1. Okey. Mana bahagian yang lain? Petua. Okey. Saya nak bagi contoh 6/5 ni, petua umum kuasa ni. Kita masih dalam bentuk kuasa. Okey, di sini kalau lihat dia tukar u dengan x, tapi tu tak kisahlah, dia punya konsep dia sama je. Okey, jika saya ada fungsi begini. Fungsi ni dia ada y ataupun fx sama dengan 2x kuasa 2 campur 3 kuasa 5 dia ada kuasa. Okay, langkah yang pertama masih sama. Pembezaan pertama fx. Turunkan kuasa tadi 5. Kuasa dia 5. Apa fungsi yang asal? Tulis je balik. 2x kuasa 2 campur 3. Okay, kuasa dah turun sekali. Sekarang dia tinggal berapa? 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, itu kalau kita gunakan konsep kuasa. Tetapi fungsi ni kalau kita lihat dalam kurungan dia ada bentuk fungsi yang lain. 2x kuasa 2 campur 3. Dalam kurungan tu saja dia berbentuk kuadratik. Apa yang kita dah buat tadi ialah kita buat pembezaan di bahagian luar saja. Kita tak sentuh pun bahagian yang dalam. Okey, oleh kerana fungsi yang di dalam tu, bahagian yang di dalam tu berbentuk fungsi, dia ada macam x kuasa 2, dia ada 3x dan ataupun sebagainya. Di sini dia ada 2x kuasa 2 campur dengan 3. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena buat pembezaan pertama bahagian dalam fungsi tersebut. Okay, fungsi tersebut ialah 2x kuasa 2 campur 3. Bila kita buat pembezaan pertama, kuasa 2 kita turunkan darab 2 dia jadi 4x. Kuasa yang tinggal 2 tolak 1 sama dengan 1. X kuasa 1. Kalau x kuasa 1 kita boleh abaikan kuasa 1. Jadi x saja sama dengan 4x. Dan campur dengan 3. Okey, 3 ni tak ada x. Dia jadi kosong. Campur kosong. Ataupun kita boleh tulis sini. Jadi ada dua bahagian perbezaan. Dan boleh diringkaskan. Bila awak ringkaskan lagi dia akan jadi kita boleh darab 5 darab 4x, dia akan jadi 20x darab 2x kuasa 2 campur 3 kuasa 4. Okey, ini contoh bagaimana kita nak buat pembezaan bagi dengan menggunakan petua umum kuasa. Jadi berhati-hati kebanyakan pelajar bila dia menjawab soalan ni dia nampak macam mudah, dia hanya tulis yang warna biru ni. Yang di dalam warna merah ni dia tertinggal. Jadi jawapan dia adalah salah. Ada soalan? Faham semua? Ada pertanyaan? Kalau tak ada, betul, ulang yang 4x tu, yang merah. Yang merah. Yang ni. Betul yang ni Okey. Yang awak tak faham ni bahagian mana? Warna biru atau warna merah atau kedua sekali? Merah, yang dalam. Yang dalam. Okey. Yang dalam ni ialah pembezaan pertama bagi highlightkan bagi fungsi bagi untuk bahagian dalam kurungan ini sahaja. 2x kuasa 2 campur 3. Yang warna biru ni saya buat saya buat pembezaan bahagian luar. Iaitu nampak tak? 5 saya buat turun. Kerana saya tulis balik bahagian fungsi yang di dalam. Jadi apabila kuasa dia turun sekali dia sama dengan 5 tolak 1 jadi 4.
Kemudian saya perlu darabkan, saya kena pergi pula, kena buat pembezaan pertama bagi bahagian dalam fungsi ni. Bahagian dalam fungsi ni hanya 2x kuasa 2 campur 3. Okay, kita buat pembezaan pertama. Dy dx dia jadi 4x. Campur kosong. Dia sebenarnya 4x kuasa 1 campur kosong. Jadi kita boleh tulis sebagai 4x. Okey. Jelas tu? Jadi yang merah tu ialah bahagian dalam. Kita dalam kurungan Jelas. sahaja. Okey, terima kasih. Yang lain? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak pergi petua-petua yang lain. Okey. Yang seterusnya ialah petua hasil darab. Jika kita ada bentuk fungsi yang berbentuk darab dalam konteks yang ini dalam contoh 6.8 ni. Katalah saya ada x kuasa 2 tolak x darab x tolak 2. Dia dalam bentuk darab. Okay, fungsi begini dia ada beberapa cara untuk kita selesaikan. Kalau menggunakan petua hasil darab, kita kekalkan bentuk kurungan dia. Kita tidak kembangkan dia. Walaupun kita boleh kembangkan dia, tapi kita katalah saya nak gunakan petua hasil darab. Okay, kalau lihat petua hasil darab, kalau lihat bahagian yang di atas ni seperti yang ditunjukkan yang ni bahagian yang ni, saya berpandukan ini iaitu dia kata apa? Pembezaan pertama, kalau saya ada dua fungsi fx gx, ada dua fungsi fx gx. Pembezaan pertama, apa yang dia buat? Tulis semula fungsi yang pertama, bezakan fungsi yang kedua. Campur dengan tulis semula fungsi yang kedua, bezakan fungsi yang pertama. Itu dia punya kaedah dia. So macam mana nak buat ni? Kita boleh lihat contoh. Dalam contoh, kita ada x kuasa 2 tolak x darab x tolak 2. Katalah saya nak guna petua hasil darab. Kalau berdasarkan petua hasil darab, apa yang saya perlu buat? Okey, katalah saya labelkan dulu. Ini adalah ini fx warna merah. Kemudian saya ada gx yang warna biru. Jadi untuk dapatkan pembezaan pertama, apa yang saya perlu buat ialah tulis semula fungsi yang pertama. Apa fungsi yang pertama tadi? Fungsi yang pertama, saya tulis di atasnya. Fungsi yang pertama ialah x kuasa 2 tolak x. Kemudian, kamilkan fungsi yang kedua, gx. Fungsi yang kedua ni, gx ialah x tolak 2. X tolak 2, bila kita bezakan, kita hanya ada bahagian x saja. Saya dah sebutkan tadi, perbezaan pertama bagi x akan sama dengan 1. Tolak 2, 2 ni akan jadi kosong. Jadi, 1 tolak kosong, bahagian yang tinggal ialah bahagian 1 saja. Warna biru ni. Campur. Kalau kita campur, apa dia kata? Tulis semula fungsi yang kedua. Gx. X tolak 2. Kemudian kamilkan fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama tadi apa? Fungsi yang pertama ialah x kuasa 2 tolak x. Yang kedua ialah x kuasa 2 tolak x. Bila kita bezakan, dia akan jadi 2x tolak 1. Okey, itu dia punya bentuk dia. Dia akan berubah ni. Dan kita susun balik, kita ringkas balik seperti yang ditulis ni. Dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 6x campur 2. Ini adalah jawapan dia. Okey, fungsi begini, contoh 6.8 ni, dia ada dua pilihan sebenarnya. Cara yang kedua ialah awak boleh juga jawab dengan kita kembangkan fungsi tersebut. Ini sama dengan apa sebenarnya? Ini akan sama dengan x kuasa 2 darab x kuasa 3, 2x kuasa 2. Tolak 2x kuasa 2. Tolak 2x kuasa 2. X darab x 2. Okay, kemudian tolak x kuasa 2 campur 2x. Jadi ini akan jadi x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 campur 2x. Jadi bila saya buat pembezaan pertama, ni akan jadi 3x kuasa 2 tolak 6x campur 2. Jawapan dia adalah sama. Jadi awak boleh pilih ni, sama ada nak gunakan kaedah pendaraban, kaedah hasil darab ataupun kaedah kaedah basic, tapi kena kembangkan persamaan tersebut.
Okey, itu untuk petua hasil darab. Okey, seterusnya kita pergi pada petua hasil bahagi. Okey, petua hasil bahagi, maknanya fungsi tersebut dalam bentuk bahagi. Fx Gx. Fx bahagi dengan Gx. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Berdasarkan petua ni, dia kata apa yang perlu dibuat ialah pembawah bagi fungsi tersebut kita gandakan. Apa saja nilai di bawah ni kita gandakan. Jadi kuasa 2. Itu maksud dia. Tapi bahagian pengatas, tulis dia macam fungsi hasil darab tapi dia dalam bentuk tolak kan. Tulis fungsi Gx, kamikan fungsi Fx, fungsi yang pertama. Tolak, tulis semula fungsi yang di atas Fx, kamikan fungsi yang di bawah Gx. Dia nampak macam complicated kan? Okay, cuba kita tengok contoh. Katalah saya ada contoh y, contoh 6, 9. Saya ada fungsi y sama dengan 2x campur 4 bagi x campur 3. Ini adalah bentuk fungsi isbah. Jadi kat sini katalah saya labelkan sini adalah fx. Sini adalah gx. Jadi kalau lihat petua yang saya akan gunakan ialah seperti yang petua saya bagi ni. Dia kata apa? Berdasarkan contoh ni, jadi langkah yang pertama dia kata fungsi yang berada di bawah kita gandakan saja nilai dia. Nilai tersebut kita gandakan. Okay, fungsi yang berada di bawah tadi ialah x campur 3, kita gandakan dia jadi kuasa 2. Okay, itu bahagian di bawah. Okay, bahagian yang di atas ialah apa dia kata? Tulis fungsi Gx, fungsi yang di bawah, iaitu fungsi x campur 3. Kemudian kamikan fungsi yang pertama, fungsi fx. Kamikan fungsi 2x campur 4. Jadi dia akan jadi 2x campur 4 ni adalah kata satu yang warna merah 2x campur 4 dia akan jadi 2. Tolak dengan tulis semula fungsi yang pertama iaitu 2x campur 4 dan kamikan fungsi yang di bawah. Fungsi pembawa nilai dia ialah x campur 3. Fungsi dia ialah x campur 3. Jadi kita kamikan x campur 3, kita ada x saja, x ni akan jadi 1. Jadi di sini darab dengan 1. Bagi fungsi Gx. Okey, jadi kita dah dapat dia itu. Seterusnya hanya selesaikan, ringkaskan, potong mana yang tak berkenaan. Jawapan ialah 2 per x campur 3 kuasa 2. Ini petua hasil darab dan petua hasil bagi. Cuma awak perlu berhati-hati dalam buat petua hasil darab, petua hasil bagi. Petua hasil darab digunakan simbol campur. Mana simbol campur yang saya sebut, yang saya nak ni. Hasil darab digunakan simbol campur. Ni digunakan simbol campur. Tapi petua hasil bagi digunakan digunakan simbol tolak. Seterusnya ialah petua sonsangan. Okey, petua sonsangan iaitu kita balikkan bagi dy dx. Okay, bila kita sebut pasal dy dx ni, saya cuba nak ingatkan lagi sekali. Bila kita kata dy dx, maksudnya apa? Saya buat pembezaan pertama ke atas fungsi y sama dengan fx. Iaitu y dalam sebutan x. Saya buat dapatkan pembezaan pertama. Kalau dx dy ni maksudnya apa? Fungsi saya mesti dalam bentuk x dalam sebutan y. X function of y. Jadi itu awak perlu lihat fungsi tersebut bagaimana. Sama ada x dalam sebutan y ataupun y dalam sebutan x. Sebab bila kita tulis dy dx, dia adalah untuk fungsi y dalam sebutan x. Okay. Jadi apa gunanya putus songsang? Kalau saya ada fungsi x dalam sebutan y. Seperti dalam contoh ni. Dalam contoh ni saya katalah x sama dengan 1/3 y kuasa 3 tolak y kuasa 2 campur dengan 1. Jadi saya ada fungsi x dalam sebutan y. Okay, soalannya saya nak dapat dy dx berapa? Berapakah dy dx? Sama dengan berapa? Okay, kalau lihat fungsi
Oh, fungsi ialah X dalam sebutan Y. Bukannya Y dalam sebutan X. Jadi, daripada fungsi uh, Y sama dengan 1/3, X sama dengan 1/3 Y ni, kita boleh dapatkan dx dy. Gunakan kaedah biasa yang sama sebelum ni. Ni akan jadi 1/3 darab 3, 1/3 darab 3 dia akan jadi 1. Dia tinggal Y kuasa 2. Y kuasa 2. Tolak dengan 2Y. Tolak dengan Y kuasa 2 dia jadi 2Y campur 1. Dia akan jadi kosong. Okey, ini ialah dx dy. Untuk dapatkan dy dx, kita hanya buat 1/dx dy seperti yang ditunjukkan ni. Jadi jawab untuk dy dx, dia akan sama dengan 1/y kuasa 2 tolak 2y, iaitu 1/dx dy. Itu bagi fungsi songsangan. Tapi dia masih tertakluk pada kaedah petua-petua untuk membuat perbezaan. Dan suka saya nak ingatkan, bila kita membuat perbezaan dy dx, pastikan fungsi kita dalam sebutan y dalam sebutan x. Jika tidak, jawapan awak akan salah. Kalau awak cari dy dx bagi fungsi ni, jawapannya bukan dy tolak 2y. Y tolak 2y ialah dx dy. Dy dx ialah 1/y kuasa 2 tolak y kuasa 2 tolak 2y. Okey, itu untuk petua songsangan.